contoh gurauan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Seorang badui, dikenali badui itu dengan damim, yakni mukanya itu zahirnya kurang menyenangkan. Dikenali di kalangan para sahabat orang yang mukanya kurang menyenangkan, tapi sikap Nabi SAW menyikapi kepada orang ini berbeza. Dan ini adalah contoh bagaimana Nabi juga bergurau. Apa kata baginda Rasulullah? Ketika orang ini berjalan di satu tempat, baginda Rasulullah daripada belakang, kemudian dipeluk dengan kuat-kuat macam ini, sehingga dia pun mulailah ke belakang, Nabi bersembunyi sebelah sana, mulai ke sini, Nabi sebelah sana, sehingga dia tak nampak. Kemudian Nabi bersabda, ketika orang ini berkali-kali menoleh, akhirnya nampak kalau yang di belakang memeluk kepada dirinya adalah Rasulullah SAW. Maka ketika orang itu kenal atau tahu yang memeluk daripada belakang itu Nabi, al-zahar ini tubuhnya, bahunya didekatkan dengan dada Nabi Muhammad SAW, ingin mengambil keberkatan dengan dekat dan rapat bersentuhan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, "Hai, siapa yang nak beli orang ini?" Kata baginda Rasulullah, "Siapa yang nak membeli hamba ini?" Maksudnya hamba di sini bukan hamba manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata orang itu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kamu jual saya, kamu rugi." Dirinya sedar kalau dipandang sebagai seorang yang wajahnya kurang menyenangkan. Jadi orang itu melihat dirinya tak layak untuk dijual. Nabi bergurau, ia pun juga bergurau, "Ya Rasulullah, kalau kamu jual saya, kamu rugi, tak dapat untung." Kata baginda Rasulullah, "Tetapi kamu adalah mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala." Dia melihat saya ini murah, kalau kamu jual, kamu rugi. Kata Nabi, "Kamu ini mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala." Wahakadha gurauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuannya adalah al-isti'taf, ingin menawan hati orang itu dan ingin menghibur kepada orang lain. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahagian daripada sedekah adalah memasukkan kegembiraan di hati orang. Bahagian daripada sedekah adalah memasukkan kegembiraan di hati orang lain. Itu bahagian daripada amalan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah juga meriwayatkan bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau dengan ahli keluarganya, yakni dengan istrinya pun juga baginda bergurau. Dalam hadis diriwayatkan satu hari baginda Rasulullah keluar bermusafir bersama Siti Aisyah. Dalam perjalanan Nabi mengatakan kepada kaum muslimin, "Kamu maju dulu, jalan dulu." Kaum muslimin suruh jalan. Nabi bersama dengan Siti Aisyah melambatkan perjalanannya di belakang atau duduk tunggu. Kaum muslimin suruh jalan jauh. Sampai sudah agak jauh, kata baginda Rasulullah mengatakan kepada Siti Aisyah, "Jom kita lumba lari." Waktu itu kata Siti Aisyah, tubuh badan saya ini ringan, maksudnya tidak gemuk. Jadi masa diambil, boleh kata macam sedang bermusafir, sedang perjalanan, yakni ingin menghibur kepada ahli keluarganya. Sahabat disuruh jalan dulu, diambil peluang dalam perjalanannya untuk berhibur dengan Siti Aisyah dengan berlumba lari daripada satu kawasan kepada kawasan yang lain. Waktu itu kata Siti Aisyah, saya tidak gemuk. Yani kalau tidak gemuk nak berlari itu laju lah. Jadi masa berlari dengan Rasulullah yang menang Siti Aisyah. Yang menangnya Siti Aisyah bukan Nabi kalah dalam hal ini, yani mungkin kot berpura-pura kalah nak kasih happy kepada Siti Aisyah dalam lumba lari antara Nabi dengan Siti Aisyah. Setelah beberapa lama Siti Aisyah nampak sudah mulai gemuk sikit,
diajak lari lagi oleh Nabi SAW. Kali yang kedua, Nabi yang mendahului. Kata Nabi, menangnya saya kali ini untuk ganti kalahnya saya masa yang lalu. Hiburan ini, gurauan ini bahagian daripada yang lebih memberikan satu keharmonian, kemesraan di dalam kehidupan rumah tangga, karena rumah tangga perlu untuk kita mencipta keharmonian, untuk kita mendapatkan keselesaan dan ketenangan di dalam hati dan jiwa kita. Siti Aisyah juga meriwayatkan tentang bagaimana Nabi SAW bergurau dengan Siti Aisyah, dan banyak kali riwayat menceritakan gurauan terkait dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Satu hari baginda Rasulullah di rumah bersama dengan Siti Aisyah, ada permasalahan yang terjadi. Lalu terangkat suara Siti Aisyah terhadap Rasulullah. Waktu itu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq berada di luar, mendengar suara yang tinggi melebihi daripada suara Rasulullah, dan suara itu datang daripada putrinya. Maka baginda Rasulullah SAW, maka Sayyidina Abu Bakar ketika mendengar suara Siti Aisyah meninggi melebihi daripada suara Rasulullah, maka Sayyidina Abu Bakar masuk dan terus ingin menuju kepada Siti Aisyah dan ingin menampar kepada Siti Aisyah, disebabkan oleh kerana mengangkat suara melebihi daripada Rasulullah SAW. Maka Nabi menghalang kepada Sayyidina Abu Bakar. Geramnya Sayyidina Abu Bakar waktu itu sampai menyebabkan dia keluar. Kata Nabi, tengok siapa yang selamatkan engkau daripada dia. Mengatakan kepada Siti Aisyah. Tak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar belum lepas geram lagi, dia patah balik nak melakukan benda yang sama. Datang kali yang kedua, ingin mendidik kepada anaknya. Maka kebetulan Nabi ada masih di rumah, dihalang balik oleh Nabi, disuruh. Maka keluar balik, 2 kali aku dah selamatkan engkau daripada dia. Kali yang ketiga didapati Nabi sudah sembang, dah bergurau dengan Siti Aisyah. Sayyidina Abu Bakar patah balik, masih nak lepas geram lagi kali yang ketiga. Tapi nampak kedua mereka, Rasulullah dengan Siti Aisyah, sudah berdamai dan sudah sembang-sembang. Kata Sayyidina Abu Bakar, sekarang masukkan saya ke dalam perdamaian kamu berdua setelah kamu melibatkan saya dalam peperangan kamu berdua sebentar tadi. Kehidupan yang begitu indah bila mana kita mahu menciptakan suasana yang indah di dalam rumah tangga kita. Belajarlah untuk mencari keindahan dalam perselisihan antara keluarga, tapi jangan belajar untuk kita berselisih untuk memecah belah rumah tangga. Perkara yang wajar berselisih dalam rumah tangga. Rasulullah pun ada permasalahan dalam rumah tangganya, tapi beliau bijak untuk mengkontrol permasalahan yang terjadi di rumah tangga, bukan nak tunjuk ego, tapi nak mencari solusi, nak mencari jalan keluar yang terbaik. Demikian sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkadang beliau pun bergurau dengan cucunya ataupun dengan kanak-kanak, sebagaimana dalam beberapa riwayat yang disebutkan dalam hadis ini berkenaan dengan seorang kanak-kanak lelaki bernama Umair, adik kepada Anas ibnu Malik, yang mempunyai burung Nughair. Nama burung itu burung Nughair. Ketika burungnya itu mati, maka budak itu pun sedih. Maka baginda Rasulullah bergurau. Sebagaimana saya katakan tadi, makna gurauan adalah bukan hanya sekedar kata-kata untuk mentertawakan orang lain, tidak, tetapi bahagian daripada gurauan adalah hiburan, menghibur orang lain, itu bahagian daripada bergurau juga. Maka baginda Rasulullah pun menghampiri kepada budak kecil, kanak masih kecil budak itu, yang sedih karena burung Nughair yang biasa dia bermain dengannya, burung itu mati. Baginda Rasulullah datang kepada budak itu dan menghibur kepadanya dengan mengatakan, ya Umair, ma fa'alan Nughair. Hai Umair, kamu sedih dengan apa-apa dah jadi dengan burung Nughair yang kamu bermain dengannya. Dihibur oleh Nabi SAW.
kepada seorang kanak-kanak yang sedih hati disebabkan oleh kerana kehilangan nughair, burung nughair yang biasa dia bermain dengannya. Bukan mempunyai sifat tidak peduli. Budak kecil nanti hilang, dia balik okey balik. Tak dihhampiri oleh Nabi, dia ambil peluang untuk menghibur kepada kanak-kanak walaupun berada dalam keadaan yang menghibur kepada kanak-kanak yang sedang berada dalam keadaan sedih.